nama saya Siti Akmal binti Muhammad Muslim, nombor matrik S52237. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB ini merupakan sebuah kementerian yang bertanggungjawab terhadap kemajuan pembangunan luar bandar di bawah Kerajaan Malaysia. Pembangunan luar bandar merupakan agenda kerajaan untuk menangani kemiskinan dan kemunduran luar bandar dengan slogannya membangunkan kawasan luar bandar. Sebelum ditukar menjadi KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini dikenali sebagai KPNLB, iaitu Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. KPLB ini ditubuhkan pada 17 November 1959 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri pertama iaitu Tengku Abdul Rahman. Misi KPLB ini adalah untuk memajukan desa secara menyeluruh dan berkesan berteraskan nilai-nilai murni, daya tahan dan daya pasaran selaras dengan wawasan negara dengan visinya menjadi peneraju kemajuan luar bandar. Antara objektif Kementerian Pembangunan Luar Bandar ialah yang pertama, meningkatkan pendapatan penduduk desa ke tahap 80% daripada penduduk bandar. Kedua, mewujudkan desa yang berkualiti. Ketiga, mewujudkan 30% penduduk desa yang terlibat dalam aktiviti keusahawanan. Keempat, mewujudkan masyarakat yang berilmu dan berkemahiran. Dan kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Antara jabatan atau organisasi yang terlibat di bawah KPLB adalah pertama, JAKOWA, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kedua, KEMAS, iaitu Jabatan Kemajuan Masyarakat. Ketiga, FELKRA, iaitu Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah. Keempat, MARA, iaitu Majlis Amanah Rakyat. Dan kelima, PERDA, iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang. Seterusnya, kita akan melihat biodata Menteri Pembangunan Luar Bandar. Beliau adalah Yang Berbahagia Datuk Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Beliau dilahirkan di Johor pada 9 Julai 1958. Beliau telah menyandang jawatan sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar bermula 10 Mac 2020 dan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Abdul Rahman Mohamad dan Datuk Henry Sam Agong. Beliau telah mendapat pendidikan di Universiti Malaya dalam bidang Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan MBBS pada tahun 1985 dan merupakan alumni Harvard Kennedy School of Government pada tahun 2010. Selain itu, beliau telah diberi anugerah Darjah Mulia Seri Melaka DMSM pada tahun 2003, Setia Mahkota Johor SMJ pada tahun 1997 dan Pingat Ibrahim Sultan PIS pada tahun 1996. Polisi dan perancangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang melibatkan pembangunan mampan. Teras pertama adalah ekonomi berdaya saing dan mampan. Terdapat 3 penyataan dasar yang dilakukan di bawah teras pertama, iaitu mempelopori aktiviti ekonomi luar bandar yang transformatif, penghasilan produk tempatan yang berkualiti dan berskala ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Strategi-strategi yang dijalankan di bawah penyataan dasar yang pertama adalah menggalakkan penlibatan komuniti luar bandar dan aktiviti PKS, memperkukuhkan sumber pertumbuhan baru di luar bandar yang dipancukan oleh kerjasama global dan memperkasakan aktiviti ekonomi luar bandar supaya berdaya saing dan berimpak tinggi. Seterusnya, strategi-strategi yang dijalankan di bawah penyataan dasar yang kedua, iaitu mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi meningkatkan keupayaan penggunaan teknologi baharu berskala ekonomi dan mempertingkatkan peranan luar bandar sebagai hak keselamatan makanan negara. Manakala, strategi-strategi yang dijalankan di bawah pernyataan dasar yang ketiga adalah memperkukuhkan sistem pelindungan sosial di luar bandar dan meningkatkan aksesibiliti kepada jaringan keselamatan sosial. Polisi seterusnya adalah di bawah teras 9, iaitu biodiversity dan alam sekitar mampan. Terdapat 3 penyataan dasar di bawah teras 9. Yang pertama, pengurusan biodiversity dan alam sekitar luar bandar berpandukan konsep penggunaan dan pengeluaran mampan, persekitaran yang bersih, selamat dan mampan untuk generasi hari ini dan akan datang,
serta pelindungan kawasan habitat hidupan liar dan kawasan biodiversiti di kawasan desa. Strategi-strategi yang dijalankan di bawah penyataan dasar yang pertama adalah melindungi biodiversiti dan alam sekitar daripada aktiviti tidak mampan di desa, menggalakkan amalan pertanian hijau dalam kalangan komuniti desa, mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan pengurusan alam sekitar luar bandar yang melibatkan komuniti desa, serta memanfaatkan kawasan yang dikenal pasti bagi biodiversiti luar bandar menerusi projek ekonomi hijau. Manakala strategi-strategi yang dijalankan di bawah penyataan dasar yang kedua adalah mewujudkan persekitaran desa yang bersih, indah dan mampan, menggalakkan penggunaan sumber secara cekap bagi menyokong kemampanan alam sekitar, serta menambah baikkan mekanisme timbang tara bagi mengadili kes-kes pelanggaran dan pencerobohan alam sekitar serta hak asasi penduduk. Seterusnya, strategi yang dijalankan di bawah penyataan dasar yang ketiga adalah memantau kelangsungan dan kelestarian kawasan yang diwartakan sebagai habitat hidupan liar dan pelindungan biodiversiti, serta menangani konflik manusia hidupan liar terhadap kawasan penempatan dan aktiviti ekonomi luar bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmiza binti Zafar, bernombor metri S52246. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang keberkesanaan pelaksanaan program iaitu di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar selaras dengan matlamat pembangunan mapan. Keberkesanaan pelaksanaan bagi sesebuah kementerian kita melihat pada dasar dan juga program. Antara program di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu yang sangat memberi impak kepada golongan luar bandar adalah yang pertama, program peningkatan pendapatan. Program peningkatan pendapatan adalah memfokuskan dalam membasmi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan penduduk di luar bandar. Merujuk pada Jabatan Perangkaan bahawa PNGK itu pendapatan garis kemiskinan sudah dipindah daripada RM960 pada tahun 2005 kepada RM2,208 pada tahun 2019. Hal ini membuktikan bahawa pembasmian kemiskinan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar berjaya mengurangkan kadar kemiskinan pada tahun 2019. Selain itu adalah program Desa-Mod. Program Desa-Mod adalah bertujuan untuk memperkukuhkan sistem bekalan rantaian iaitu melalui pemasaran produk bagi usahawan luar bandar semasa Perintah Kawalan Pergerakan secara atas talian. Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan hasil bagi golongan B10 dalam masa yang sama dapat mengurangkan insiden kemiskinan. Selain itu juga, program yang telah dijalankan adalah program kemajuan desa iaitu yang dikenali sebagai infra. Program ini menjalankan latihan dan memastikan penduduk luar bandar iaitu khususnya kampung yang mendapat pendedahan tentang program gerakan desa wawasan iaitu yang dikenali sebagai GW. Program ini adalah bertujuan untuk memajukan sosioekonomi dan meningkatkan keupayaan serta mengurangkan insiden kemiskinan di luar bandar. Selain itu juga, di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga memperkenalkan program bekalan air luar bandar iaitu yang menyediakan bekalan air bersih iaitu yang terawat kepada golongan luar bandar. Ini sangat memberi kesan kepada kualiti hidup masyarakat luar bandar selaras dengan matlamat SDG iaitu yang keenam adalah clean water. Selain itu juga, program belia luar bandar adalah salah satu program yang melalui penglibatan belia khususnya golongan luar bandar yang berinovasi, kreatif dan sektor ekonomi yang berpendapatan tinggi dan mengurangkan insiden kemiskinan selaras dengan matlamat SDG yang pertama iaitu No Poverty. Selain itu adalah program botani desa. Program botani desa diperkenalkan bagi wanita luar bandar iaitu yang berjaya mengurangkan bekalan dapur, perbelanjaan dapur dan menyasarkan kepada ibu tunggal ataupun suri rumah yang berpendapatan rendah khususnya kepada golongan B40. Selain itu juga, program yang diperkenalkan adalah program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat iaitu yang dikenali sebagai SPKR
yang kita lihat bahawa wujudnya kenaikan peruntukan sebanyak 33.9% pada tahun 2021 berbanding pada tahun 2020. Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf golongan sosioekonomi, khususnya golongan miskin. Selain itu, di bawah program ini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga mengadakan latihan kemahiran dan kerjaya, iaitu di bawah SPRK, adalah salah satu keberkesanan bagi mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar. Tidak terlepas juga, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan mengadakan program Desa Harapan. Program Desa Harapan seperti memberi bantuan beasiswa, tuition percuma dan bantuan kelengkapan kepada pelajar-pelajar bagi golongan B40. Program ini mendapat sambutan daripada pihak swasta untuk bersama-sama membangunkan sosioekonomi dengan memberikan bantuan kepada 17,000 buah kampung di seluruh Malaysia. Oleh itu, kita dapat bahawa Kementerian Pembangunan Luar Bandar sangat memainkan peranan dalam mengurangkan insiden kemiskinan terselaras dengan matlamat pembangunan mapan. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, melalui portal rasmi beliau, menyatakan bahawa dasar pembangunan luar bandar iaitu 2030 yang telah dilancarkan adalah bertujuan untuk mencapai negara maju yang berpendapatan tinggi yang berteraskan 3 prinsip iaitu kemampanan, inklusif dan holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Zoni binti Mastan Sahid, Kementerian Istimewa 1 Negeri 3. Okey, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan polisi Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okey, kesan-kesan polisi Pembangunan Luar Bandar ini memberi impak kepada ekonomi, dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Okey, mari kita lihat untuk kesan kepada ekonomi. Okey, yang pertama, ekonomi berdaya saing dan mampan. Okey, sebagai contoh projek prospek yang dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, konsep dia projek ini adalah untuk pembangunan institusi di kampung sedia ada dan sekurang-kurangnya 5 buah kampung yang disatukan. Dia merupakan pemanja untuk komponen ekonomi, infrastruktur dan modal insan. So, dia juga untuk tabung prospek. So, kumpulan yang tersasar adalah kumpulan senarai irigasi, golongan B40, usahawan IKS dan penduduk kampung yang terlibat. Okey. Kesan daripada projek prospek ini, ia dapat mengeluarkan masyarakat kampung itu daripada garis kemiskinan. Okey, berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar kemiskinan di luar bandar adalah sebanyak 1% dan ianya lebih tinggi berbanding miskin bandar iaitu 0.2%. Selain itu, negeri Sabah dan Sarawak masih mempunyai jumlah miskin luar bandar yang tinggi iaitu 5.3% dan 1.1% berbanding negeri lain di Malaysia. Dengan projek prospek ini, dia dapat membantu golongan yang tersasar ini menaikkan taraf hidup mereka, dapat juga meningkatkan pendapatan dan meluaskan peluang pekerjaan di kampung tersebut. Okey, ini selaras dengan agenda utama SDG iaitu untuk membasmi kemiskinan. Okey, tambahan pula, kesan daripada projek prospek ini mewujudkan pekerjaan di luar bandar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi seperti perusahaan kecil sederhana PKS. Okey, seterusnya, ini adalah merupakan contoh projek prospek di Kampung Sidam Kulim, Kedah, iaitu merupakan gabungan 7 buah kampung dalam menggiatkan kegiatan ekonomi seperti perusahaan kecil sederhana, projek tanaman jagung, projek hiliran jagung dan projek prasarana asas. So, itu merupakan kedai tempat untuk memasak untuk usahawan menjalankan kegiatan ekonomi. Itu adalah memperbaiki jalan, projek prasarana asas. Pula projek tanaman jagung yang mengambil mengasah selama 3 bulan untuk mengeluarkan hasil dan mendapat permintaan yang sangat tinggi. Okey, buah jagung ini untuk kegunaan komersial, tapi daun dan lain-lain itu digunakan untuk makanan. Okey, hasil tanaman jagung ini atau usaha 7 buah kampung ini digunakan untuk projek penghasilan silaj jagung lerai, putih jagung dan sebagainya. So, ini secara tidak langsung dapat membantu penduduk kampung di situ untuk membuka peluang pekerjaan dan menghasilkan pendapatan.
pendapatan untuk diri mereka sendiri. Okey. Yang ini adalah kesan kepada sosial, iaitu wanita luar bandar yang progresif. Okey, strategi yang dilaksanakan oleh KPLB adalah meningkatkan peluang pelibatan wanita dalam sektor ekonomi dan keusahawan, mengoptimalkan kapasiti dan kadar guna tenaga wanita, meningkatkan pemilikan aset produktif kadar pelaburan dan tabungan wanita. Ialah sekarang zaman dah moden, wanita dah pandai berdikari untuk mencari wang. Okay? Kerajaan tidak mahu wanita tidak ketinggalan dalam pekerjaan, iaitu sama adil. Dalam SDG juga terdapat, iaitu lelaki dan wanita sama, equality. Okay. Kesan bantu kerajaan kepada wanita di luar bandar adalah dapat memastikan golongan wanita ini mempunyai wawasan yang jelas dalam membantu rakan lain berupaya keluar daripada kehidupan. Okey, sebagai contoh dapat membantu ibu tunggal atau suri rumah dalam menghasilkan pendapatan. Okey, contoh ini adalah contoh program yang dilaksanakan KPLB untuk membantu wanita di luar bandar. Contohnya mengadakan seminar kepimpinan wanita luar bandar di negeri Sabah. Okey, seminar ini adalah untuk memperkukuh dan mempertingkatkan aktiviti wanita luar bandar dengan melaksanakan pelbagai aktiviti berimpak tinggi, khususnya dalam bentuk kepimpinan wanita di peringkat komuniti. Selain itu, meskipun dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, pihak bertanggungjawab mencari peserta di luar bandar untuk dilatih serta dibantu memberi kewangan dan memberi peralatan untuk berniaga. Okey. Seterusnya, ini adalah merupakan kesan kepada alam sekitar. Okey, biodiversity dan alam sekitar. Okey, berbagai masalah alam sekitar telah dikesan di luar bandar seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, masalah air tidak bersih dan sebagainya. Sebagai contoh, saya bagi Sungai King yang telah menggemparkan seluruh negara Malaysia. Okey. Aktiviti pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi punca berlakunya kemerosotan alam sekitar. Oleh itu, kerajaan mengambil inisiatif untuk melindungi biodiversiti dan alam sekitar daripada aktiviti tidak mampan di desa. Okey, kesan inisiatif kerajaan kepada biodiversiti dan alam sekitar seperti persekitaran luar bandar yang bersih, indah dan kondusif untuk kehidupan yang berkualiti. Aplikasi teknologi terbaik berpandukan 4IR dalam amalan pengurusan dan pemantauan sumber asli dan alam sekitar. Okey, juga kesan dia juga dapat memantapkan amalan hijau menerusi pendidikan alam sekitar dan mempertingkatkan keupayaan komuniti bagi memastikan pembangunan pengambil kira aspirasi dan kehendak setempat. Okey, ini merupakan contoh projek teknologi pertanian tepat. Okey, pada tahun 2050 dijangka populasi dunia akan meningkat sebanyak 98 bilion dan keperluan makanan dunia pada waktu itu dijangka akan meningkat sehingga 70%. Dikabarkan kaedah pertanian sedia ada sekarang tidak mampu untuk memenuhi peningkatan keperluan makan ini. Di dalam negara pula, kita masih perlu mengimport sebanyak 30% bekalan beras untuk mencukupkan keperluan tempatan. Oleh itu, kaedah pertanian tepat ini menggunakan gabungan teknologi untuk mengukur dengan tepat bagi setiap proses pertanian bagi memastikan setiap sumber digunakan dengan optimum. Sebagai contoh, projek perintis teknologi pertanian tepat oleh Mardi di kawasan sawah padi di Kedah dan Perak, kan penjimatan penggunaan baja sehingga 25%. Kos operasi buruh dapat dikurangkan sehingga 50%. Ia juga telah dapat mengoptimalkan pengeluaran padi. Okey, sekian. Terima kasih. Bersama saya Jazri Anapur Yusof dengan nombor Kametrik S52114. Okey, seterusnya saya akan membincangkan kesimpulan daripada perbincangan oleh rakan-rakan saya.
Secara kesimpulannya, jika dilihat dengan adanya Kementerian Pembangunan Luar Bandar, segala perkara dapat ditentukan dengan polisi dan perancangan kepada negara lebih efisien. Selain itu, dengan adanya Kementerian Pembangunan Luar Bandar, maka ekonomi Malaysia dapat berdaya saing dan mampan setaraf ekonomi negara lain. Seterusnya, ia juga dapat melindungi dan mengukuhkan biodiversiti dan alam sekitar yang mampan. Banyak program-program yang dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar seperti berikut. Okey, secara tidak langsung keberkesanan daripada semua program yang dianjurkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, ia dapat mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar dan meningkatkan pendapatan di luar bandar setaraf dengan SDG yang pertama, iaitu membasmi kemiskinan. Okey, seterusnya kita akan melihat kesan-kesan polisi Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okey, jika dilihat setiap teras yang dibentuk dapat memberi kesan dari segi ekonomi, sosial dan politik. Teras pertama ialah dapat mengeluarkan masyarakat daripada garis kemiskinan. Yang pertama, dapat bantu golongan yang tersasar. Yang kedua, dapat kembangkan kegiatan ekonomi. Seterusnya, teras yang keenam iaitu pertama, meningkatkan peluang pelibatan wanita dalam sektor ekonomi dan keusahawanan. Yang kedua, ialah mengoptimalkan kapasiti dan kadar guna tenaga wanita. Yang ketiga ialah meningkatkan pemilikan aset produk, pelaburan dan tabungan wanita. Akhir sekali ialah teras yang ke-9. Pertama ialah memberi kesan kepada persekitaran luar bandar yang bersih dan indah dan kondusif untuk kehidupan yang berkualiti. Yang kedua ialah memantapkan amalan hijau meneruskan pendidikan alam sekitar. Yang ketiga ialah mempertimbangkan keupayaan komuniti. Okey, maka terbuktilah bahawa Kementerian Pembangunan Luar Bandar adalah merupakan kementerian yang bertanggungjawab terhadap kemajuan luar bandar di bawah Kerajaan Malaysia. Dengan agenda kerajaan seperti menandangi kemiskinan dan luar bandar dengan slogan membandarkan kawasan luar bandar adalah berkesan.